for chapter 8. Sekejap, Meda kena tukar. Ni. Nampak? Nampak gambar chapter 8? Nampak. Okay, yang ni just gambar lah. Meda tak conteng. Okay, chapter 8 differentiation kita ada beberapa bahagian. 8.1 first principle. Okay, first principle adalah satu formula mencari dy dx. Okay, sekejap lagi kita akan guna. Alright. Mencari dy dx which is kita akan pakai limit. Okay, limit daripada chapter 7. Lim h approaching 0 for a new function iaitu f function after ataupun function selepas, di mana function selepas ni awak ambil x yang berada dalam function, you tambah dengan h, tolak function asal divide by h. So itu cara kita guna first principle. Okay. Next kita ada 8.2 rules of differentiation. Okay, kita ada power rule, general power rule, product rule, quotient rule, chain rule ni semua you dah belajar zaman sekolah. Okay, second derivative saya tak pasti you belajar ke tidak. Ada belajar tak? Pembezaan kali kedua, ada tak guys? Second derivative. Ada. Okay, so maksudnya 8.2 sebenarnya dalam tangan awak dah. Yang tak ambil AMAT ada tak? Admat tu memang tak ada belajar. AMAT tak ada belajar? Admat tak ada belajar lah. Matmod tak ada so this is new for you semua ni. Okay. So next you akan ada belajar macam mana nak differentiate exponential dengan log. Okay, exponential dengan log kita dah pernah jumpa. Chapter 1, chapter 5. Okay, so ini kita akan pergi kepada 8.1. First principle dahulu. Macam mana dia punya step? What is the step? Okay, number 1. You mesti senaraikan dulu. You mesti list down fx dengan fx plus h. Okay, dua-dua function tu kita tulis dulu. Tulis berasingan. And then you put in the formula. Okay, number 3. Step number 3. Kita akan expand ataupun kita akan multiply conjugate, kita akan simplify, kita akan rearrange. Okay, step nombor 3 tu adalah step general dalam matematik. Apa sahaja yang kita buat, kita akan tengok apa situasi dia. Kita akan susun, kita akan kembangkan dia, depends on the situation. Ataupun you kena buat make same denominator kalau denominator dia tidak sama. Okay, number 4. Okay, number 4 ini benda yang memang kena ada lah bila kita kira. Biasanya akan ada. You akan faktorkan H. Sebab apa kita akan faktor H? Sebab kita nak potong H atas dan bawah. Kita kena potong dulu H sebab kita akan ganti H dengan kosong. Kalau you terus ganti, you akan bahagi dengan kosong, dia akan dapat infinity. Okay? And then you check your answer manually guna konsep differentiation. Okay, class. Let me show you one example and then we directly go to the question. Okay, boleh nampak dekat screen, class? Boleh Okay, so saya punya soalan adalah y equal to sec 2x minus 3. Okay, nampak yang berwarna biru tu? Okay, dalam differentiation, bila you ada soalan dalam bentuk sec, langkah pertama awak adalah you mesti tukar sec menjadi kuasa 1/2. Okay. Sama juga dengan indices. Okay, indices. Apa-apa pun kita akan tukar sec jadi kuasa 1/2. Okay. Apakah formula differentiation, class? Apa formula differentiation? Siapa boleh beritahu saya? Apa formula differentiation? Apa step dia? Berapa step yang kita ada? Yang tak belajar MAT memang tak tahu kan, betul tak? Betul. Okay, sekejap Kita kena content kat sini. As this is new for you. Let me open okay, class. Oh, dah seminggu dah Meda tak content saya punya tablet ni. Okay. Nanti aku bagi. Boleh nampak? Boleh. Okay, differentiation. Alright. Asas dia, dia punya step.
you akan bring power to the front. Okay, you akan bawa kuasa dia pergi depan. Okay, contoh, Meda bagi contoh. Contoh, 3x kuasa 4. So, kalau kita nak differentiate, okay, mana power dia? 4 kan? So, bawa 4 pergi depan. 3. Okay, apa jadi pada power kelas? Siapa yang belajar MAT dulu? Tambah ke tolak? Tolak 1. Tolak 1. So, step yang kedua adalah power minus 1. So this is differentiation. So kita multiply 4 with 3, so we get 12x to power of 3. So this is dy dx. Okay, for example, another one. You have negative 7x square. So dy dx. Apa step yang pertama? Bawa kuasa pergi depan. Okay, bawa kuasa pergi depan. So, bawa kuasa pergi depan kat sini kena hati-hati Dekat sini negatif 7. Negatif 7, kalau you bawa 2 letak depan, nanti 2 tolak 7. Jangan buat macam tu. Kita kena bawa 2 pergi depan. Sejadikan dia sebagai multiply. Okay? Boleh kelas? Boleh dapat tak? And, copy balik you punya x. You punya power asal, you tolak 1. Okay? This is first step, this is second step. This is first step and second step. So, kita ada 2 step kat situ. So, negative 7 multiply with 2. Or 2 multiply with negative 7. Okay, x power of 1. That's it. Boleh? Boleh tak kelas? Clear? Any question? Ada yang tak dapat tak? Okay. Contoh yang saya akan tunjuk sat lagi. Okay. This example yang saya akan tunjuk sat lagi. Number 3. My question is y equal to 2x minus 3 power of 1 over 2. Okay. Alright. Dekat sini, you punya x tak datang sorang-sorang. Maksudnya dia bukan single. Macam ni single x. Ini adalah single x. Okay. So, step kita kat sini bertambah. Okay, bertambah 1. Okay. So, you punya power adalah 1/2. So, dy dx equal to 1 over 2. Bawa pergi depan. Betul tak? Okay. And then, dia ada lagi satu step. Okay. Yang dalam bracket akan maintain. Yang kuasa akan tolak 1. Sama macam step 1. This is step 1. This is step 2. Am I right, class? Yes. Okay. But when your x did not come alone. Maksudnya x tu dia ada equation. Dia bukan x saja. Kalau awak tengok soalan contoh 1 dengan 2, dia x saja. But question number 3, dia 2x minus 3. So what you need to do is you differentiate yang berada di dalam bracket. Okay, cuba differentiate 2x. Differentiate 2x dapat apa kelas? Okay, yang ni asas juga. Right, sorry. Okay, macam mana kita nak differentiate? Kalau you nak differentiate nombor, okay, you differentiate any nombor, you akan dapat apa? You akan dapat kosong. Okay. Kalau you differentiate any number sahaja. Okay, you tengok. You punya differentiate ni respect to x. Okay, you differentiate respect to x. So dia tak ada. Dekat you punya term tak ada. You ada 7 sahaja. Dia tak ada x. Okay, dia tak ada x. So dia kosong. Okay, kenapa dia dapat kosong? Let me explain this one, the theory. Okay, d per dx 7. Sebenarnya 7x kuasa kosong. Boleh tak terima tu? Sebab x kuasa kosong dapat 1. Am I right? Yes. Boleh tak? Boleh. Boleh. Syafiq boleh Boleh. tak? Okay, so kita ada 2 step kan? Kita kata apa? Kuasa bawa pergi depan. So kosong multiply with 7. X
then kosong tolak 1. Okay, kosong multiply dengan 7 dapat apa? 0. That's why kalau you differentiate number sahaja terus dapat kosong. Tak payah fikir banyak. Ini reason dia. This is why. This is the reasoning here. Alright, this is the reasoning here. Okay, next one. Next one class. Kalau D per dx 7x. Okay, konsep dia sama je. D per dx 7x, you punya power adalah 1, kan? Bawa pergi depan. So jadi apa? 1 multiply with 7. X. Power tolak 1. Betul? Betul kelas? Okay, so 1 multiply with 7 is 7. X power of 0. X kosong-kosong dapat apa kelas? X kosong-kosong dapat apa? Apa-apa Kosong. kuasa kosong dapat 1. Satu. Anything kuasa kosong you akan dapat 1. Tak kira lah apa-apa pun dalam tu. Okay, here. Anything power of 0 you akan dapat 1. So this one jadi 1. So kita dapat tu 7. Okay. Okay, let me ask you. Differentiate 3x dapat apa? 3. Differentiate 3 dapat apa? Kosong. Kosong. Differentiate 4 dapat apa? 0. 0. Okay, ingat. Differentiate nombor sahaja, you akan terus dapat kosong. Differentiate 4x, negative 4x, what will be the answer? Negative 4. Negative 4. Okay. Okay, yang tak belajar math, sebab you tak pernah jumpa benda ni, am I right? Okay, don't worry. You just kena faham kat sini. Apa sahaja kalau you differentiate yang tak ada dia tak ada x, dia tak ada respect. Okay, you tak ada respect x. Maksudnya dia hadir tanpa the respect. Contoh nombor sahaja, you akan automatik dapat kosong. Kenapa madam dapat kosong? Ini sebab dia, saya dah tunjuk. Okay, saya dah tunjuk kat situ. Okay, next. Bila you ada 7x, you ada 7x, you ada 3x, you ada 4x, automatik you dapat nombor dia sahaja. Kenapa madam? Ini reasoning dia, saya dah tunjuk. Okay, kita boleh kira. Tapi kalau nak shortcut, kita faham dan kita boleh terus buat. Faham kelas? Boleh? Faham. Okay. Faham. Tak faham? Faham. Faham. Okay. So sekarang ni patah balik kepada soalan nombor 3. Okay. Saya punya X dekat dalam tu bukan single. Okay. Bukan single dah. Dia ada something dengan dia. So step dia tetap ada 3 step. Step yang pertama sama. You bawa kuasa pergi depan. Step yang kedua bracket yang sama. Term X yang sama. Kuasa tu kena tolak 1. Okay. Adakah semua orang dapat follow sampai situ? This one, number 1 and number 2. Boleh? Sekarang ni step nombor 3. Step nombor 3 adalah you akan differentiate di dalam bracket. Okay, cuba tengok. Okay, nak differentiate dalam bracket. Okay, bracket awak ada apa? 2x tolak 3. Am I right, class? Okay, tolong fokuskan especially yang tak ambil math. Awak jangan ingat nak ambil masa lain untuk belajar, tidak. Dalam kelas saya mesti fokus. Okay, apakah yang dalam bracket, kelas? Apa term yang di dalam bracket? Okey, 2x tolak 3. Okey, kelas, saya tulis dekat sini ya. D per dx 2x minus 3. Maksudnya sebab saya nak hasil differentiate dalam. Okey, madam, D per dx tu apa? D per dx ni maksudnya you want to differentiate with
respect to X. Maksudnya X yang kita nak. Okay, itu maksud D per dx. Kita nak differentiate with respect to X. Okay, kelas. Untuk differentiation, kita tak akan stop dalam SEM 1 sahaja. SEM 2, chapter 1, kita akan masuk lagi bahagian differentiation and then kita akan sambung dengan integration. Bab 9 pun ada differentiation. So, you tak boleh nak kata alah sikit je bab 8 je. Tidak Bab 8 adalah portion chapter yang paling banyak markah. Bab 8 dengan bab 5. Okay. So fokus betul-betul. Okay, sekarang ni Madam nak differentiate 2x tolak 3. Okay, kita nak differentiate. Dia ada tolak dekat depan. So you boleh pecah je dia sebenarnya. Differentiate maksudnya you boleh differentiate term by term. Boleh dapat apa yang saya tulis? Boleh? Boleh. Okay, step yang sini tak perlu buat pun tak apa. Siapa yang dah boleh kira dengan laju tak payah buat. Cuma sekarang ni saya nak explain dekat awak because it's the beginning. Alright. So first kita nak tengok differentiate 2x dapat apa kelas? 2. Terus dapat 2. X tu kuasa 1. Kalau X tu kuasa selain daripada 1 you kena kira. Ini hanya untuk kes X kuasa 1. Seperti ini. X power of 1. X power of 1 sahaja. Kita akan dapat nombor dia sahaja. Dia punya coefficient. Dia punya pekali. Okay, next. Kita nak tengok. Differentiate respect to X for 3. Differentiate 3 respect to X. What should be, guys? 0. So, what do we have? 2. Okay, so you put 2 here. Boleh? Boleh kelas? Boleh, madam. Boleh Okay, so kita simplifykan dia. So tinggal last kali tinggal apa? Dah potong. Lepas dah tak ada apa bukan depan tu. Last kita tinggal 2x minus 3. 1 over 2 minus 1 is negative 1 over 2. Madam. Ya. Yeah. Nak inform Zarif dia data dah habis. Dia on the way turun kat bilik. Okay. Nah. Alright. Boleh yang lain kelas? So ini jawapan dia. 2x tolak 3. Okay, let's say Madam bagi lagi satu soalan yang berkaitan dengan benda ni. Okay. Okay, sebutkan saya any function that you want. Apa dia? Negative 7x square plus 3. 1 over 3. Boleh? Boleh kelas? Okay, sekarang saya nak differentiate. Okay, first you kena tengok. Okay, dalam X kita dia bukan datang seorang-seorang. So kita perlukan berapa step kelas? Berapa step? 3. Automatic you terus 3. Okay, ini you perlukan 3 step. Alright. Kalau you dapat soalan macam ni, negative 7x square, berapa step? 2 step. Why? Because you can see the x there. Okay, you see the difference. Alright, we look at question number 4. Your first step. So, kalau you dah start buat differentiation, you punya kepala. Okay, dengar sini you punya kepala mesti dah tukar jadi dy dx. Jangan maintain y. Okay. Benda ni kita akan tengok. Dan ramai pelajar yang memang buat salah. Dia maintain y sampai bawah. Sedangkan dia dah buat differentiation. Itu pun akan hilang markah walaupun you jawab betul. Okay, so the first step, apa dia kelas? First step, bawa kuasa pergi depan. Betul? So letak 1/3. Betul kelas? Okay, di tengah-tengah biar kosong dulu. Awak nak buat terus pun boleh, tak ada masalah. Okay. First step, saya nak pergi kepada second step dulu. Kuasa tolak 1. So 1/3 tolak 1 and then copy paste. This one is copy paste. Okay, yang ni sentiasa copy paste. Okay, yang bersama kuasa tu. Faham kelas? Faham. Okay, good. Sekarang ni saya nak differentiate di dalam bracket. So yang ini yang saya kena bawa ke sini.
Okay, kita tengok satu-satu. Differentiate negative 7 x square. Kalau tak boleh nak generate terus, sama pula dengan atas ni. Sama kan? Sama kan negative 7 x square? So D per dx negative 7 x square. Apa dia hasil dia kelas? Negative 14 x. Okay, macam mana? Bawa kuasa pergi depan. Darab 2 darab negatif 7, negatif 14. X kuasa 2 tolak 1. Kuasa 1. So kita dapat negatif 14x. So we put negative 14x here. And then we selesaikan. Kita solve it. So it is negative 4x over 3 multiply with negative 7x square plus 3 negative 2 over 3. Okay. Okay, Medan nak tanya, boleh tak you expand masuk dalam-dalam ni? Boleh tak? Perlu tak you darab X dengan X dalam bracket? Perlu tak kelas? Boleh tak you multiply? Tan, are you here? Macam mana madam? Tak. Boleh tak awak nak darab X ni dengan X ni? Boleh tak? Tiba-tiba awak buat jawapan jadi X kuasa 3. Boleh tak you nak darab? Boleh. Boleh. Are you sure? Tak. Mungkin boleh. Kenapa mungkin boleh? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab yang ini, yang dalam bracket ni kuasa dia lain. Dia bukan X saja. Kalau X saja you boleh darab. Maksudnya dia ada kuasa X negatif 2 per 3. So kita tak boleh nak darab sesama dia. Okay? So you akan biar jawapan awak macam ni. Boleh? Kalau dia datang dalam bentuk macam ni. 14x over 3 negative 7x square plus 3. And then you boleh darab dia satu per satu. Boleh? Faham? Tapi untuk soalan yang dalam rumah tu, you nampak you ada kuasa. Okay, bila benda tu kalau dia ada kuasa dia sendiri, kita tak boleh compare dengan orang lain. Kita tak boleh nak gabung dia. Kita tak boleh nak multiply. That is our concept. You got it or no? Do I need to repeat? Any question? Tanya, ada soalan tak? Madam boleh repeat yang tu yang X. Boleh darab dengan tu X. Okay, yang ni yang merah ni Yang ni ke? Okay, yang ni kenapa saya boleh multiply darab dalam? Kalau saya multiply saya akan dapat apa? 14 darab 7 per 3. Okay, yang ni you akan buat negatif 14 per 3 X. You akan multiply negatif 7X square. Betul? Ni kalau you expand lah. Kenapa saya boleh multiply? Sebab kat sini there is no power here. There is no power here. Okay, maksudnya dia tidak tertakluk kepada anything. Okay, this is part B. For part A, kenapa kita tak boleh nak expand dia? Kenapa kita tak boleh darab masuk dia? Sebab bahagian bracket yang belah belakang tu, dia ada kuasa dia tertentu. Maksudnya dia adalah another different thing. Dia adalah totally different thing. So you tak boleh nak combine dia. You tak boleh nak darab dia. Okay, itu sebab dia. Boleh tak? Boleh madam faham. Okay, sebab dia X dia tak datang dia saja. Dia berada dalam rumah yang lain. So rumah lain kita tak boleh usik. Okay. Alright, saya nak patah balik kepada soalan nombor 3. Okay, kita dah kira secara manually. This is question number 3. Kita dah kira secara manually. So kita dapat benda ni. 2x minus 3 power of negative 1 over 2. Okay, sekarang kita akan patah balik kepada saya punya nota dekat kita punya group Telegram. Zarif? Oh, ada. Nuaim patah balik ke belakang. Okey. Boleh nampak nota dekat Telegram kelas? Boleh, madam. Boleh. Okey, cuba tengok soalan. Soalan yang sama. 2x tolak 3 set.
So dia adalah 2x tolak 3 kuasa 1/2. Okey. Saya nak cari dia punya y prime. Boleh. Okey, y prime tu adalah sebenarnya hasil dy dx. Y prime. Salah satu, you nak pakai dy dx boleh, you nak pakai y prime boleh, you nak pakai f prime x pun boleh. Tengok kepada soalan. Kalau soalan bagi y, kita kena tulis y prime ataupun dy dx. Kalau soalan bagi function, you kena tulis sebagai f prime x. Okey. Okay, jangan resah. Benda ni tak susah. This is fun. This is calculus, guys. Okay, so kita nak differentiate dia. Dia akan jadi y prime. Okay, bila kita tengok soalan, okay, you punya x ada bracket. Maksudnya kita perlukan 3 step. Step yang pertama bawa kuasa. Jadi 1/2 di depan. Step yang kedua adalah you kuasa awak, you tolak. Jadi kuasa negatif 1/2. Dan you copy paste you punya bracket. Okay. Dan step yang ketiga adalah kita differentiate dalam. Kita differentiate dalam adalah 2 kat situ. Okay, nampak? 2 tu saya letak belakang. Tadi saya letak dekat tengah. Saya prefer letak kat tengah. Sebab kalau kat belakang kadang-kadang kita lupa. Okay, saya prefer untuk you letak dekat tengah. So kita settlekan dia, you dapat jawapan. 1/sec 2x tolak 3. So itu adalah jawapan akhir untuk differentiate. Okay, tapi bukan itu fokus saya. Fokus saya adalah nak menggunakan first principle. Okay, kelas. First principle ni kalau soalan PSPM memang suka tanya first principle. Markah dia adalah 7 markah biasanya. Okay. Dan ramai pelajar kita suruh guna first principle tapi dia guna step warna purple macam yang saya tunjuk tadi. Walaupun jawapan awak betul, you akan terus dapat kosong. Faham kelas? Medan dah biasa jumpa. Okay, Medan dah biasa tanda kertas PSPM, pelajar tak buat first principle. Dia kira manually. Jawapan dia memang betul. Tapi memang kosong markah dia. 0/7. Okay, terang-terang. Okay, kosong terus. Okay, so sekarang ni kita nak belajar macam mana nak menggunakan first principle. Okay, first principle yang pertama saya dah ajar awak. Saya kata apa? Step 1. Kita tulis function. We write the original function which is f(x) equal to sec 2x minus 3 and our new function f(x) plus h. Okay, maksudnya you akan tambah h dekat mana ada x. So dia akan jadi 2x tambah h tolak 3 sec. Okay, boleh dapat tak sampai situ? Boleh dapat kelas? Boleh Madam, boleh. Okay, yang belajar MAT, belajar tak first principle dulu? Yang ambil MAT, ada tak? Ada tak kelas? Aku tak tahu yang ambil MAT. Yang ambil MAT, ada belajar first principle tak hari tu? Tak ada. Tak ada Okay, this is new for you. Alright. So next, step number 2. Step number 2 adalah formula. Okay, our formula. What is our formula? Tengok balik our formula. Our formula adalah lim h approaching 0. So you just tulis function baru, tolak function lama, bahagi dengan h. So kita susun sahaja. Alright, kita tulis dy dx equal to lim h approaching 0. Okay, yang depan tu x tambah h. Ini adalah function baru. Tolak function lama, divide by h. Okay, so second line tu adalah you punya formula. Formula sahaja. Don't worry about it. Okay. Disebabkan soalan kita ada search, so kalau kita nak kira, kita akan multiply dia dengan conjugate. Okay, so you multiply dengan conjugate. So you dapatlah line yang ketiga. Okay. And then, line yang keempat. Yang atas tu adalah kita punya simplify sahaja. Kalau you darab partner conjugate, set kita dah tahu. Kita ada shortcut dia. So you dapat yang warna merah. This is you simplify couple sahaja. Okay, tengok yang bawah. Yang bawah ni tak ada apa. You just copy paste sahaja. You tulis H, multiply. Okay. And then. So kita settlekan kita punya function. Kuasa 2 dengan set dah hilang. So yang atas tu you just kira sahaja. Yang bawah tak payah nak expand dulu. Tak perlu nak expand dulu. Yang penting kita simplify yang atas dulu. Kenapa saya kata yang bawah jangan expand dulu? Sebab tujuan kita dalam first principle adalah tujuan kita adalah kita nak potong H. Kalau you tak potong H, you darab dengan kosong, you akan dapat kosong.
You akan dapat 0/0. 0/0 kita belajar dalam bab limit apa dia? IF kan? So bila IF you tak selesai. You tak akan boleh selesai. Okay, so sekarang ni kita nak simplify dia, kita akan potong H sahaja. Okay, so bila you potong H sahaja, you dapat the function and then lastly baru kita ganti H dengan kosong. And then you akan dapat jawapan yang sama seperti yang kita kira warna purple tadi. Iaitu kita dapat 1/sec 2x minus 3. Okay, kita tengok balik sama ke tidak? Sama. So this is first principle. Okay, kalau rasa susah nak telan, that example kita buat soalan dulu which is yang lebih simple. Boleh kelas? This is the idea of first principle. Boleh? Okay? Boleh. Okay. Susah ke? Susah sikit Susah. Susah. Okay, kalau susah kita buat dia jadi senang. Okay. Kita tengok soalan. Okay, kita nak pakai first principle. Okay, tolong saya tulis dulu apakah formula first principle kelas. dy per dx, new function. New function bermakna tambah h. Tolak original function over h. Okay, sorry saya lupa letak apa kat sini kelas. Saya lupa letak apa ni? Lim. Kan? Lim. Lim h approaching 0. Okay. This is our function. Alright. So this is your new function. This is original function. Okay. Ini adalah formula. Apa tujuan first principle? First principle adalah cara untuk you dapatkan dy dx tapi menggunakan teori asas dia. Okay. So kita guna yang tu dulu. Sebab dia minta. Dalam exam pun sama. Okay, kalau dia minta first principle, you kena guna first principle. Okay, y equal to 3x plus 1. So kita nak cari, kita akan tulis function baru dengan function asal. Okay, what is your original function? It's just the one that came from the question. And then, what is your new function class? 3. X tadi, you akan tambah dengan h plus 1. Boleh? Boleh. Okay, good. So kita akan pergi kepada kita punya formula. Dy dx adalah lim. Tulis dulu the formula. Divide by h. Okay, tulis function asal. Sorry, function original. X plus h plus 1 minus 3x plus 1. Okay, kena hati-hati dekat situ. Kalau you terus buat tolak, habis. Dia boleh jadi salah term awak. Okay, so kita kira. Okay, yang bawah maintain h. Yang atas kita dapat apa? 3x plus 3h plus 1 minus 3x minus 1. Okay, boleh? Minus 1 ni yang selalu pelajar akan buat silap. Okay. So kita tengok ada tak term yang sama? Ada. Ada. Boleh boleh potong. Am I right? Betul kelas? Betul. Okay, so tinggal 3. Kita dah tak perlu nak ganti h dengan kosong. So kita dapat. Sebab tak ada dah h dengan dia. So kita dapat 3. Okay. So itu cara dia. So ini yang kita nak tengok. You menggunakan first principle. Okay. Kalau you differentiate manually pun. Kalau awak benda ni kita boleh kira. Kita boleh kira terus. Y sama dengan 3x tambah 1. So kalau dy dx. Differentiate 3x dapat apa kelas? 3. Differentiate 1 dapat 0. So you boleh check adakah jawapan awak sama ataupun tidak dengan you kira manually.
Ini maksud saya kira kat otak lah. Sama tak dengan apa yang kira kat otak? Sama. So tak payah nak risau dah. Dapat tak kelas? Boleh? Dapat. Ada yang tak dapat, please stop me. Madam, Yes? yang Siapa tu? X tambah Ajmal. Ya, Ajmal. Yang X tambah H tu memang dalam formula. Ni formula new function ni. Itu dimasukkan dengan new function. Bermakna awak akan tambah H di mana sahaja ada X. Itu maksud dia. Disebabkan soalan kita ada 3X tambah 1. So you jadi 3 bracket X tambah H tambah 1. Itu sahaja. Boleh Ajmal? Boleh. Okey, Thank you, macam madam. contoh Ajmal, tengok soalan B. Ada berapa X? 2. 2. So you akan letak H di 2 tempat. Boleh? Boleh. Okey Ajmal, nanti lu menyesal tanya Okey Ajmal. Katakan madam minta awak untuk differentiate manually. Boleh tak? Nak cuba tak? Boleh tak you terus differentiate manually? Okey, F prime X. Okey, differentiate 4X kuasa 2. Dapat apa kelas? Let's say madam cerita pasal nak differentiate manually dulu. Okey, kalau tak dapat madam tulis macam ni dulu sebab ini benda baru. So that benda ni bukan senang untuk semua orang. Okey, macam ni. Dia akan jadi macam ni. Boleh terima tak apa yang madam tulis? Dia akan differentiate setiap term. Boleh? Boleh. Boleh. Okay, sekarang ni saya just nak you kira manually dulu. Bukan first principle. Okay, differentiate 4x square dapat apa? Okay, terus fikir. Kuasa 2 tadi darab dengan 4. Dapat apa kelas? 8X. 8X. Kuasa 2 tolak 1? Dan 8x. Okay, differentiate 7x dapat apa? 7. 7. Differentiate 5 dapat apa? 0. 0. So, hasil differentiate dia mesti dapat 8x tolak 7. Okay, sekarang kita nak kira guna first principle. Okay, kita nak kira guna first principle. Okay. Saya nak guna first principle. Jadi kita akan masukkan dekat formula. dy dx. Alright. Okay, walaupun soalan dia bagi dalam bentuk fx ke, tapi sebab first principle kita memang guna formula kita memang macam ni. Okay, so kita akan follow formula. Right, so dy dx. Okay, sebelum tu saya sepatutnya tulis new function lah. Sebab nak mudahkan bila saya ganti masuk. So jadi apa kelas? 4x plus h bracket power of 2. This is new function minus 7 bracket x plus h plus 5. Can you accept that? Can class? Boleh? Boleh Kena bahagi tu juga. Bahagi H tak? Sekarang ni Ajmal, awak tugas awak mesti buat step 1 dulu. Apa step 1 saya kata apa? Mesti senaraikan dulu. Jangan terus masuk formula. Okay, mesti senaraikan dulu. Senaraikan dulu new function. Okay, original function and new function. Original tak apa, kita dah ada dekat soalan. Tapi dalam exam, dalam PSPM, you punya soalan adalah dekat question paper. So you mesti salin dulu dalam you punya answer sheet. Okay, jangan terus nak buat. Matematik kalau you rushing, you akan bawa salah. Okay, next, second step. Second step, kita akan tulis kita punya formula. So our formula is dy dx equal to h lim h approaching 0. Barulah kita tulis function, new function. So our new function is square minus 7 plus 5 minus original function. Okay. Kat sini saya nak terus, payahlah. Kalau buat terus pun lagi kena kira juga. So kita pilih jalan yang selamat. Boleh kelas?
This is our new function. New function ni bermakna you ada H. This is our original function. Because that is our formula, Ajmal. Okay? Boleh kelas? Boleh, madam. Boleh. Okay, good. Okay, sekarang ni baru kita expand. Saya risau pelajar dia suka shortcut dekat atas ni tau. Tapi kalau you shortcut, kalau salah dia akan bawa salah everything. Dalam math, habis. Benda tu akan effect semua benda. So, baru kita expand. So, kita akan dapat apa? 4x square plus Sekejap Meda buat satu-satu lah. X square plus 2xh plus h square. Okay, so ini apa yang saya sedang buat. Saya just expand ini menjadi ini. Boleh tak kelas? Boleh? Boleh, madam, boleh. Alright. So saya dapat negative 7x negative 7h plus 5 minus 4x square plus 7x minus 5. Yang tu yang critical. Okay, kalau you cepat daripada awal, kalau you salah, semua jadi salah. Okay. So, ada tak term yang sama yang you boleh potong? Saya nampak 4x square. Boleh potong dengan sini. Betul? Saya nampak negatif 7x. Boleh potong dengan 7x. So, cancel. Tak payah nak kira. Saya nampak 5. Minus dengan 5. Apa lagi yang sama kelas? Tak ada dah kan? Tak ada dah kan? Kalau tak ada, kalau tak sure ada ke tidak ke, copy balik. 4 tadi jangan lupa 4 ni kena darab satu persatu. Awak yang kena tambah step dekat di tengah-tengah tu. So dia adalah 4 multiply with 2 is 8h xh plus 4h square minus 7h over h. Okey, saya nak tanya, adakah sekarang saya boleh ganti h dengan kosong? Apa jadi kalau you ganti h dengan kosong? You akan dapat apa? Kosong per kosong. Kalau kosong per kosong, you maksudnya you IF, you patah balik. You kena start from the beginning. Kita tak mahu lah. Sebab tu dalam chapter 8 kita dah ajar awak tadi. Dia kata apa? Saya akan faktorkan h di atas. So faktorkan h keluar apa? 8x, 8x plus 4h minus 7 over h. Boleh? Boleh kelas? So h here you can cancel and then you will have terus ganti h dengan kosong. So you dapat 8x tambah 4 darab kosong, kosong minus 7. So that is your answer. Dan disebabkan kita boleh kira dekat otak tadi. Kalau jawapan sama, maksudnya you selamat. Kalau jawapan tak sama, you check balik cara tulis awak. Ingat dalam matematik kita bukan bagi awak markah, kita bukan periksa you punya kertas, tengok jawapan akhir. Tidak. Kita punya flow. Step, konsep, you tolak betul ke tidak, baru you dapat jawapan. Tapi kalau jawapan awak betul, dekat tengah-tengah salah, sama juga macam you punya assignment hari tu, memang kita tak bagi markah. Okay? Boleh kelas? Boleh, madam. Okay. Alright. So senang ke susah? First principle? Boleh diperkatakan agak mudah. Dia mudah. Okay. Dia mudah sebab dia bergantung kepada you punya formula sahaja. Formula ni yang you kena biasa. Kena hafal lah. Okay. New function minus original function divide by h. Jangan lupa perkataan lim dekat situ. Okey kelas, saya cerita sikit Apa jadi kalau pelajar tak tulis lim? Apa jadi kelas? Kosong.
dia akan markah dia akan affected walaupun jawapan dia betul. Okay, so hilang habis. Once you dah affected, you tak akan dapat dah markah akhir. Jadi kosong lah kat situ. Okay, so kena tulis lim. Dan macam biasa dalam chapter 7 Media Pesai, selagi you belum ganti lim tersebut, selagi tu you kena tulis lim. Okay, faham? Lim itu masih wujud. Okay, boleh kelas? Okay, soalan C dengan D saya nak awak buat sendiri. Boleh? Dia ni expand dulu. Tukar dulu soalan. Dia jadi apa? 2x square plus 4x minus 3x minus 6. You settlekan ni dulu. 2x square plus x minus 6. Boleh? Boleh kelas? Boleh. Okay. Then you buat you punya first principle. Tapi sebelum you buat first principle, you boleh tengok siap-siap. Apakah y prime? Apa y prime dia kelas? 2 bawa 2 darab 2 jadi apa? Jadi apa? 4 right? 4x plus differentiate x dapat apa? 1. 1. Okay, kalau tak dapat macam ni. Bawa kuasa 1 pergi depan. 1 multiply dengan x jadi x. 1 tolak 1 kuasa kosong. Okay, kuasa kosong jadi 1 lah. Jadi tak ada apa-apa. So differentiate negatif 6 kosong. Boleh kelas? Boleh, madam. So you just kira you punya dy dx. Okay. Masukkan dekat sini sebab soalan minta first principle. Soalan tak minta ni tau. Soalan tak minta ni. Ini just saya kata kalau first principle kita kena cari juga manual supaya kita boleh check jawapan kita betul ataupun tidak. Sebab kalau kita differentiate secara manual, maksudnya you kira guna formula, bukan guna first principle, dia lebih cepat sebenarnya. Tapi markah untuk first principle lagi banyak. Okay. 6x minus 2. Betul tak saya differentiate? Betul tak kelas? Madam, nak tanya. Ya. Kenapa yang bila kita differentiate yang x tu dapat x? Okay, alright. Good question. Alright, d per dx, x kuasa 1. X tu adalah x kuasa 1, betul? Betul. You bawa kuasa pergi depan. Okay, so kita tulis 1. Dia akan multiply dengan x lah. Dan kuasa tolak 1, betul tak? Betul. Differentiate x dapat 1 kan? Dapat 1. Okay. So, 1 multiply with x power of 0. Itu adalah 1 dengan 1. So, dapat apa? 1. 1. Okay. Differentiate. Tadi kita belajar apa? Differentiate 7x. Dapat apa? 7. Differentiate x sebenarnya dia adalah 1x. So dia adalah dapat 1. Pun boleh juga kalau you nak fikir macam tu. Kalau nak kira manually, kat sini. Okay. Kalau nak bagi faham. Kita kira satu persatu and then you akan dapat. Boleh kelas? Boleh, madam. Okay, saya nak share sikit lah. Tahun bila saya tanda PSPM tajuk first principle. Okay, first principle tak pernah tak keluar tau. Tak silap saya sesi 2017 kot. Okay, saya tanda soalan memang suruh guna first principle. Okay. Markah dia 7. Okay, markah dia 7. Paper yang saya tanda seramai 200 pelajar, saya rasa about 180 akan dapat kosong markah kat situ. Sebab apa? Sebab dia guna cara manual. Dia tak guna formula first principle. Walaupun jawapan dia betul. Walaupun jawapan dia betul. So 7 markah guys. Hilang macam tu je. Benda tak susah. So alert dengan perkataan instruction. Instruction daripada soalan. Okay? Boleh kelas? Ramai Kalau saya seorang pemeriksa dah 180, seluruh kolej matrikulasi dah berapa dah? Okay, kita punya purata kat situ. Okay, so sekarang jom kita differentiate satu persatu. So ni
Okay, differentiation kalau macam mana you nak mahir memang kena buat banyak latihan. Alright, memang kena buat banyak latihan. Alright, kita tengok soalan A. Y equal to. So, saya nak differentiate dia with respect to X. Okay, 6x power of 4 plus 4x square plus 3x plus 5. Okay, so dy dx saya dah kena differentiate dia. Okay, tengok dia punya kuasa. 4 kan? 4 darab 6 dapat apa? 24. 24, right? 24x power of 3. 3. Okay, and then x power of 2. So, bawa pergi depan. Multiply, dia dapat apa? 8. 8x. Power of 2 minus 1? 1. Kan? Tu tak payah tulis apa-apa. Boleh kelas? Okay, 3x. X kuasa 1. Terus ambil dia punya coefficient. Dapat 3. Betul? Betul. Differentiate 5 dapat apa? 0. 0. Okay, settle. Okay. Hasanah ada Hasanah? Ada, madam. Okay, Hasanah, tolong saya differentiate. Hasanah dulu ambil MX ke tidak? Ambil. Ambil. Okay, tak nak. Saya tak nak yang ambil MX. Okay, siapa yang tak ambil MX? Kita nak uji dia. Bukan nak uji, kita nak bantu. Aida ada Aida? Ya, madam. Ambil MX tak hari tu? Tak adalah pula dengan saya. Ambil. Ambil Ah. Aina Mardia? Aina Mardia, are you here? Rosak rasanya. Dia tak Rosak? ada. Okay, kejap Madam dia ada chat tu madam. Ya madam. Aina Okay, tak apa, Mardia. tak apa. Tak apa Aina. Bolehlah Aina jawab kat chat. Okay, kita cuba Aina, differentiate x power of 4 dapat apa? Cuba type dekat chat. Okay, you akan bawa kuasa pergi depan. So dapat apa kelas? Dapat apa? Bawa x power of 4. Kita differentiate x power of 4 dapat apa? 4x. Apa lagi yang saya tinggal? Apa lagi yang saya tinggal kat situ? Power of 3. Okay. Next, minus 2x square. Afika ada Afika? Ya, madam. Okay. Afika, saya nak differentiate 2x kuasa 2. So dapat apa? Fokus ke dekat kuasa 2 kat situ. Dapat apa kelas? X kuasa 2, so dia akan jadi 4x. 4x. Okay. Sebab kuasa 2 tolak 1. Differentiate a constant. Dapat apa? Akan dapat 0. So siap. Okay. Boleh follow kelas? Boleh tak? Boleh madam, boleh. Okay, good. Fx equal to 3x 5 power of 5 minus 6x power of 4. Okay, Zarif. Differentiate it for me. Fokus Apa dekat dia, power. Tolong differentiate. Dapat apa? Kena kedepankan dia dulu. Okay, ke depan 15. kita buat apa? Tambah ke tolak ke darab? Ke bahagi? Darab. Darab. Okay. Jadi apa? 15 X kuasa 4 Okay. tolak 24 asal gelak. 24. X kuasa 3. Okay. So dapat jawapan. Boleh kelas? Boleh You madam. guys kena kuasai betul-betul differentiate ni. Baru kita boleh pergi kepada product rule, quotient rule dan sebagainya.
Okay. X power of 4 minus 4x power of 3. Farish, ada Farish? Ada. Okay Farish, differentiate it for me. 4x kuasa 3 4x kuasa 3. tolak 12x kuasa 2. Tolak 12x kuasa 2. Okay, good. Okay. So, question E. Alright, nampak tak soalan ada set? Nampak? Terus tukar set menjadi kuasa. Okay, set tukar jadi kuasa apa? X kuasa 1/2. 1/2 tambah 1. So, F prime X. Okay, Syafiq, differentiate. Jadi apa Syafiq? Ya. 2/3 Okay, tulis dulu. 2/3 X kuasa kuasa negatif 1/3. okay, yes, negatif 1/3. Okay, siapa yang tak dapat kat sini, you tulis dulu, tak ada masalah. Awak tulis je dulu pun tak ada masalah. Awak lebih 1 row pada orang lain pun tak ada masalah. Okay, this is the beginning. Okay, you baru nak mula. Okay, so yang ni jadi apa? 1/2 X power of 1/2 minus 1. Okay. Differentiate 1 dapat apa? 0. 0. Okay, tapi kita tak selesai lagi guys yang power ni. Okay, kita tak selesai lagi yang power ni. So, kita selesaikan dia. Okay. 2/3x. Okay, samakan penyebut. Kok ada yang lupa macam mana Madam nak kira yang ni? Samakan penyebut dia. Okay. Samakan penyebut dia. Alright, yang ni darab dengan 2, yang ni darab dengan 2. So, bila kita samakan penyebut, sebenarnya dia jadi macam ni. 2 minus 3/3. Okay. Plus 1/2 x. 1 minus 2/2. Okay, sekarang ni siapa yang tak faham apa yang saya tulis? Tak faham dekat mana, tolong tanya saya sekarang. Sebab awak kena faham yang ni dulu, baru you boleh pergi laju. Kalau kat sini you masalah, habis. Akan ada masalah. Here and there. Boleh faham kelas? Boleh, madam. Okay. So baru kita kira. 2 minus 3 is negative 1/3 plus 1/2x. Negative 1/2. That is our final answer. Am I right? Betul? Betul. Okay. Kalau awak nak shortcut laju tapi kalau awak memang sure awak kira betul, tak apa. Okay? Tak apa. Okay, soalan F. Y 1/x power of 4. Okay. Okay, macam mana Madam nak tulis ni? Macam mana Madam nak kira? Sebab bila differentiate, kalau awak perhatikan, you punya X mesti duduk atas. Dia tak boleh duduk bawah. You tengok X kat sini. X kat bawah ni. Macam mana Madam nak buat? 1/, Allah besarnya. 1/x power of 4. Naikkan dia jadi Yes. Guys, differentiate you punya X mesti duduk di atas. Dia akan jadi X negative 4. 1/x power of 2. Dia adalah X power of negative 2. Okay, dulu kita belajar A power of negative B. So, Madam sebut masa chapter 1, Madam sebut. This is chapter 1 guys. Negative there adalah you tukar menjadi 1/. Okay. Negative tu you tukar menjadi 1/. And then the balance you just copy paste. So, you dapatlah seperti apa yang saya tulis lah. Okay, contoh. 2 kuasa negatif 3. Madam kata apa?
Kuasa negatif ni adalah 1 per. Boleh kelas? Adalah 1 per. So balance dia adalah 2 kuasa 3. Okay. So sekarang ini kita patah balik. Benda yang sama je. Boleh kelas? Kalau dia adalah Boleh. kuasa duduk dekat penyebut, you boleh tukar dia menjadi benda yang sama tapi kuasa dia dah jadi negatif. Sebab 1 per ni apa dia? Negatif. Kuasa negatif. 1 per ni apa kelas? Kuasa negatif. Boleh? Boleh kelas? So, 1 per x power of 4. It is x 1 per. Meda kata apa? 1 per adalah kuasa negatif. So, x power of 4 dia akan jadi x 4 power negatif. So, dia adalah x power of negative 4. Okay? Alright, next one. Soalan kita ada cert. Tak mau cert. Kita akan jadikan x juga. Tapi mesti kuasa dalam bentuk nombor. So, it is power of 1 over 2. Am I right, class? And plus x power of 1 over 3. Ini adalah isu you simplify the question first. Awak tak boleh nak terus differentiate kalau you punya soalan dalam bentuk macam ni. Kalau macam ni bentuk soalan awak belum boleh differentiate lagi. You mesti tukar dulu. Nak differentiate you punya, x awak mesti di atas, di depan dan power mesti dekat belakang dia. Okay? Kita tak nak ada cert, kita tak nak ada pecahan 1 per x, tak nak. Kita nak x di depan, di atas. Boleh kelas? Boleh. Okay, good. So, y sama dengan, so sekarang Meda nak cari y prime. Okay. Saya nak differentiate. Okay, nak differentiate y prime. Tulis sahaja sebagai y prime sebab soalan adalah y. Okay. Kita nak tanya siapa pula? Ada yang volunteer nak cuba? Ada yang nak cuba kelas? Tak ada. Madam, kalau tak tulis y prime tapi tulis dy over dx boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Dia mesti ada. Okey, tapi dia tak boleh macam ni. Tiba-tiba awak differentiate. Okey, suara siapa tadi? Insyirah Suara siapa tadi? Afika. Okey, Afika. Afika dah jawab dah tadi. Okey, Afika, cuba bagi saya apa hasil differentiate yang pertama. Negatif 4x kuasa negatif 5. Yes, very good. Okey, Insyirah ada Insyirah? Ada. Okey, Insyirah tolong saya differentiate term seterusnya. Negatif 1 per 2x. Power of? Negatif 1 per 2. Okay, very good. 1 per 2. And plus. What should be? Apa hasil differentiate kita, Insyirah? Ni nak differentiate ni dapat apa? Oh ni, tambah 1 per 3 x. X power of? Negatif 2 per 3. Negatif 2 per 3. Okey, kelas. Apa kesilapan yang saya buat dekat sini? Bila saya kira 1 per 1, saya tetap dapat kosong markah saya. Kenapa? Kenapa kelas? Kenapa saya dapat kosong? Walaupun saya kira betul lah. Hasil differentiate semua betul. Y prime. Y prime. Yes, sebab you tak ada y prime ataupun you tak ada tulis dy dx. Sebab tu Madam memang daripada awal Madam dah kata dalam matematik you punya kepala. Kepala awak tu mesti ada. Dalam mat kalau kepala tak ada memang tak boleh.
Zarif, so far dekat asrama basuh tangan sendiri ke mesin? Ke mesin rosak? Basuh baju. Ha, ke tak basuh baju ke? Saya basuh tangan, basuh tangan. Basuh tangan Okey. Zarif pergi basuh tangan dekat tempat basuh tu kena bawa kepala ke tidak? Ke bawa tangan je? Sekali. Bawa kepala. Bawa kepala tangan. Kalau dia Dah terkeluar lah. Ha. Okey Zarif. Ya. Ha. Pergi basuh baju tak bawa tangan saja kan? Bawa baju kotor sekali. Ha, bawa baju kotor sekali. Kepala bawa tak kepala? Bawa. Ha, bawa Ha, dalam matematik pun sama Ustaz. 3 orang ni duduk sekali jangan makin tak fokus Ada lagi ke pelajar saya yang dah kat college yang dapat jadi housemate pula dah. Roommate. Pelajar perempuan. Adakah yang dapat roommate sesama pelajar saya? Ya, madam. Siapa? Ya. Saya dengan Syirah. Sekejap Saya tu saya tak tahu siapa. Kejap Oh, Tashini. Tashini dengan siapa Tashini? Syirah. Oh, dia yang duk gelak tadi tu. Ya, madam. Okay, Tashini dan Isyirah, if you want to share data you nak gila-gila hari Isnin pakai akaun siapa, boleh Boleh, tak ada masalah. Okay, madam. Okay, yang penting jangan tolong cover lah kawan tidur. Okay. This one, boleh DIY tak? Boleh. Okay, buat sendiri. Okay, soalan 3A, soalan 3B you guys boleh buat. Tak buat lagi kan? Betul ke tidak? Betul. Betul sebab semua masih rasa macam cuti. Saya pun duk rasa macam cuti. Okay, so kita tengok soalan C. Sekejap Adakah recording kita masih langsung? Okay, masih langsung. Okay, this is your question. Differentiate each function with respect to x. Okay. Dia tak ada bagi fx, dia tak ada bagi y. So kita tulis je apa yang kita terpulang kepada y. Tapi you kena tulis. Sebab kita nak tulis dy dx ke, kita nak tulis f prime x ke, kita nak tulis y prime. So you kena let. Okay. So kita let dekat sini. X square minus 5x plus 3 over x cube. Okay. Okay, cuba you tengok dekat sini. Apa masalah dia? Apa yang you kena buat untuk you boleh differentiate dia? What you should do, class? Hello? X tu bawah naik atas. Bawah naik atas. At bawah naik atas. Macam mana at bawah naik atas? Dia jadi apa kalau at bawah naik atas? X kuasa negatif 3. Okay, your friend said. So dia akan jadi multiply. You boleh bawa dia naik atas ataupun dengan kata lain, you boleh pecahkan setiap term. Boleh? X kuasa 3. Okay, Arif, are you here, Arif? Arif dah kat college ke belum? Arif tak ada kat college. Tak ada, dia tak balik lagi college. Arif tak. Dia kata dia tadi dia PM saya dia pergi tandas. Bagus kelas A9 Kalau lagi tandas kena beritahu ketua kelas Senang jawab. Okay, kita tengok soalan ni. Bila you ada penyebut, you ada only single term sahaja. Okay,
You only have single term saja. So kita just boleh pecah untuk setiap term di atas. Okay. Dengan syarat dekat bawah tu, dekat penyebut function asal, you punya denominator ada satu term sahaja tanpa operasi tambah dan tolak. Baru you boleh pecahkan macam sebelah. Boleh faham kelas? Madam. Boleh? Okay. So sekarang saya nak settlekan dia. Saya akan simplify. Sini ada 2. Bawah ada 3. So tinggal 1. So dia akan tinggal apa? 1 over x. Next. Sini ada 1. Sini ada 3. So bawah tinggal 2. So dia akan jadi 5 over x square. Next one adalah 3 over x cube. Okay. Adakah saya dah boleh differentiate soalan ni? Adakah dah cantik dah bentuk dia? Tak. Sebab x duduk bawah. Kalau nak differentiate, you have to make sure your x is at the top. Okay, mesti di atas, dekat atas. So macam mana nak tukar? 1 per x kelas. 1 per x adalah x kuasa 1. Okay, tadi madam dah bagi tahu awak punya shortcut. 1 per adalah, apa dia kelas? X kuasa 1. 1 per adalah kuasa negatif. Saya punya trick. Saya bagi tahu awak tu. Betul ke tidak kelas? Betul. Okay. Next one adalah 5. Okay. X square. Sorry. X square. Okay. X square. X duduk bawah. Square. Okay. Dia sebenarnya ada 1 kat sini. 1 per. So dia jadi X. Power of 2 masih sama. Tapi ada 1 per dekat situ. So dia adalah negatif. Power negatif. Okay. Kesimpulannya, kalau you punya X duduk dekat bawah, dekat penyebut, dia terus jadi kuasa negatif. Nombor yang sama tapi kuasa negatif. Jadi daripada kesimpulan tu kita ada apa? 3x power of berapa kelas? Power of negative 3. Negative 3. Dia tak susah. Dia tak susah kelas. Okay. It is acceptable. Right. So this is your question. Nampak? Sebelum you nak terus differentiate, jangan nak laju. Tidak You mesti make sure you punya form of question tu dah tepat. Okay, tadi siapa? Tashini Tashini ke sebut tadi? Dia kata boleh bawa X tu jadi di atas. So jadi X negatif 3. Right? So kita akan expand satu persatu. Itu salah satu cara. So jadi apa? X power of 2 minus 3 minus 5x 1 minus 3. So kat sini kita pakai konsep indices. So x negative 1 plus minus 5x minus 2 plus 3x minus 3. So kita dapat yang sama. Betul ke tidak? Betul. Okay, siapa yang rasa lupa-lupa pasal indices, boleh tengok video Aida Aida buat pasal indices. Siapa? Zeti pun buat pasal indices. Konsep indices balik. Right? Betul tak Zeti? Zeti ada Zeti? Aida? Betul. Ya, madam. Betul. Okay. Alright. So sekarang kita nak differentiate. Differentiate, kita jadikan dia sebagai dy dx. Okay, Akilah. Are you here, Akilah? Akilah? Okay, Akilah tolong madam differentiate. Negatif X. Kuasa negatif 2. Alright, very good. Next one. Tengok second term. Minus. Okay, minus. Minus apa? Minus 10. Okay, minus 10. Betul Akilah? Ke positif 10. Positif sebab dia tolak. Okay, kalau rasa ni, dia tulis dulu tolak. Okay, bawa apa? Negatif 10. X power of negative 3. Am I right? Itu cara dia.
Awak dah faham cara nak differentiate. Tapi kita kena hati-hati sebab ada negatif dekat situ. So, bila ada negatif dekat situ, kita tahu end up dia adalah apa dia kelas? Positive 10x minus 3. Okay, last term. Last term Akilah. Negative Negatif 9 at. x kuasa negative 4. Okay, very good. Okay. Dah siap. So make sure dia adalah kepala yang betul and then you tulis dia adalah jawapan. Dalam matematik kan, standardnya you kena ada kepala sebagai final answer awak. Dan kepala dia once you dah start differentiate. Pelajar yang tinggal Y, dia tak tulis dy dx macam saya kata tadi akan dapat telur ayam je. Okay. Benda-benda ni kita memang uji awak dalam PSPM. So you tak boleh lari. Awak tak akan boleh lari benda-benda ni. Okay kelas? Okay, ini pun sama. Pecahkan dia. Pecahkan dia. Pecahkan dia. Okay. Sebab dekat bawah ada satu term. Bila ada satu term, you boleh asingkan dia and then you simplify. So this is DIY. This one pun DIY. Kena ada banyak practice differentiation. Jangan tunggu saya je yang tolong buat dekat awak. Tidak. Okay, you have to practice. Sebab yang ambil exam tu awak. Okay. Boleh kelas? Boleh madam, boleh. Okay, good. Okay, saya akan masuk bahagian tutor 2 juga. Sekejap Tan. Oh, Tan. Tan. Ya, madam. Tan sihat? Sehat. Okay. Tan dekat rumah ke? Ya. College dah? Rumah. Rumah lagi? Ya. Okay, sekarang kita akan tengok bahagian ni. Okay, asas tadi, apa yang dia panggil? General power rule. Okay, kita akan differentiate this one. Alright. Okay, look at the question, tutorial 2. How should I do first? What should I do first, class? What should I do first? Apa yang saya kena buat dulu? Rasa-rasa yang mana, apa yang saya kena buat dulu? First, kena ada kepala dia. Okay? Takkan saya nak panggil semua pelajar saya awak kan? Kamu mesti awak ada nama. So letak nama dia dulu. Dia adalah sebagai Y. Boleh kelas? Boleh. Boleh 66. Mana lagi? Yang share tu baru berapa orang? Fatin Farahana ada? Fatin, are you here? Okay. Macam mana Madam nak differentiate this question? X ada dekat bawah. Boleh tak Madam nak bawa dia duduk kat atas? Boleh. Macam mana? Okay, kalau 1 per X, kalau nak bawa naik atas jadi X kuasa negatif 1. Betul tidak? Betul. Okay, so kalau 1 per 5X tambah 2, dia adalah ambil 5X tambah 2 kuasa negatif 1. Okay, kita bawa semua. Jadi kuasa negatif 1. Boleh kelas? So 1 per AX tambah B. So kita boleh bawa dia naik atas. AX tambah B jadi kuasa negatif 1. Okay. So sekarang ni saya bawa dia naik atas. So Y equal to 5X plus 2 power of negative 1.
Okey, sekarang ni Madam nak tanya. Saya nak differentiate dia. Saya nak dapatkan dia punya dy dx kelas. 2 step ataupun 3 step? 3. Apa step yang pertama? Apa step yang pertama? Bawa kuasa pergi depan. Negatif 1. Apa step yang kedua? Differentiate dalam kurungan. Differentiate dalam kurungan. Okey, differentiate dalam kurungan dapat apa? 5. Suara siapa Damia ke? Saya. Damia sihat? Sihat. Madam. Okey. Dekat rumah lagi? Dekat rumah lagi Damia? Okey, differentiate dalam. Rumah. Dekat rumah Okey, differentiate dalam dapat 5. And then kita akan buat apa? Step yang seterusnya. Okey, dia tak kisahlah awak nak fikir step 2 ke step 3 ke asalkan dua-dua step itu ada. Okey, tadi Damia kata step 1 bawa kuasa pergi depan. Okey. Ya Mira tulis. Kok kita lupa. Kok awak lupa tadi. Okey, apa step 1 tadi? Bring. Tebal pula dah. Bring power in front. Okey, step yang kedua. Yang ini adalah differentiate inside bracket. Kenapa dia kena differentiate inside bracket? Sebab you punya X tak datang seorang. Dia ada hasil differentiation. Okey, ataupun dengan kata lain dia ada hasil differentiation. Sebab tu kita kena differentiate dalam. And then step yang ketiga apa dia kelas? Copy paste and power minus 1. Okey, so kita copy paste. Copy paste apa dia? 5x tambah 2 kuasa negatif 1 tolak 1. Boleh kelas? Boleh. Okay, good. So next one adalah kita simplifykan dia. 5x tambah 2 kuasa negatif 2. Okey. Balkis ada Balkis? Siti Nur Balkis ada? Ada. Balkis, boleh tak saya nak darab negatif 5 dengan dalam bracket? Ataupun saya kena biar jawapan seperti ini? Dia nak tanya awak, adakah saya kena multiply ataupun saya dah boleh tinggal jawapan seperti ini yang warna merah tu? Darab. Boleh darab tak? Boleh. Okey, Balkis, kita tak boleh darab. Okey. Kita tak boleh darab sebab yang dalam bracket ni dia ada kuasa. Sebab dia ada kuasa asing. Jadi dia tak boleh darab. Okey? Okey. So you tak boleh nak multiply negatif 5 dalam bracket tu. Sebab yang saya kalau warna hijau tu dia ada kuasa yang berbeza dengan negatif 5. Negatif 5 tu tak ada kuasa. Dia bukan dalam geng yang sama. Dia geng yang berbeza. Jadi kita akan biar jawapan kita seperti ini. Balkis tadi Meda ada sebut Balkis? Balkis? Saya ada sebut tadi. Tu kena fokus dalam kelas. Ada, betul? Amboi. Ada nah. Mana saya sebut tadi? Ni, this one. Okay, Balkis nampak tak? Dua rumah yang berbeza. Okay, satu you ada negatif 14 X per 3. Satu lagi you ada bracket kuasa negatif 2 per 3. So dia adalah dua benda yang berbeza. Okay, dua benda yang berbeza. Jadi kita tak boleh nak darab dia. So itu jawapan akhir dia. Faham Balkis? Faham. Yang lain pun sama sebab saya tak panggil nama je. Ya. Saya Fatin. Tadi line saya ni. Fatin kat mana? Kat college dah? Dekat college. Dah college dah. Okey. Ya Fatin Okay, sorry madam. Ya, sama. Right. Okey, sekejap
Can you do question B, class? Do you think you can do? Boleh So benda pun sama, 3 step. Apa dia? Boleh? Madam. Ya. Syabela. Ya saya. Syabela kat college? Rumah? Tak kat rumah. Kat rumah lagi, ya? Madam, kita boleh ke biar je kuasa tu negatif ataupun kita nak buatkan dia jadi negatif 5/5 X tambah 2 kuasa 2? Boleh. Any one of them, okay. Okay. Si Madam. Ya, yang penting jangan darab negatif 5 dengan dalam bracket. Itu yang paling penting. Okay, B boleh buat DIY tak? Boleh How about C? Can you do? Yang ni bawa apa? Bawa naik atas. Jadi kuasa apa kelas? Negatif 4. Okay, medium. Ada 2 lah. Tadi tak ada apa-apa pun. Tak ada masalah. Yang penting kita tetap kena darab dengan 2. Boleh kelas? Can you DIY this one? C? Boleh? Boleh. D? Masih boleh. Kuasa berapa ni? 1/2. Tak susah. Benda ni you kena practice. Okay, next one. Product rule. Product rule. Okay, product rule. Okay, product rule. Kita guna product rule. Quotient rule. Okay. Sekejap Okay, product rule, quotient rule kita akan masuk hari Rabu. Okay. Hari Rabu kita akan supposedly lah macam biasa kita punya konsep kelas tak sama. Sepatutnya awak dah kena buat dulu tapi disebabkan cuti kan biasalah mood susah nak dapat. Tapi hari Rabu ni dah kena tengok video, dah buat product rule, quotient rule pun dah buat. So you settlekan soalan-soalan tutor 2 dan tutor 3. Untuk kelas hari Rabu ni. Boleh kelas? Boleh, Madam. Yana? Any question? Madam nak tanya. Ya, Tarshini. Madam, yang tutor 2 of 7 tu, yang soalan B tu saya ada masalah. Tutor 2? Tutor 2? Soalan nombor B. Sekejap Mana dia punya skrin? Tadi saya meeting dengan cerita college dah susun meja kerusi 28 orang satu kelas. Jadi muat lah maksudnya dia tak jarak sangat lah sebenarnya kot. Sebab pelajar sains 28, you guys tu kalau you guys ni 24. So nanti you guys akan dapat kelas yang tetap. Maksudnya kalau kelas A9T4, satu tempat sahaja. Okay, kalau A3T5 satu tempat yang sama, A3T4. Jadi pensyarah yang akan berubah-ubah masuk ke kelas awak. Okay. Tapi kalau saya selagi tidak penuh saya punya kelas, melainkan majoriti memang ada kat college, insyaAllah kalau saya boleh hadir ke college, saya akan hadir ke college lah. Sebab risau juga ni sebab anak belum boleh masuk sekolah kan. Takkan saya nak bawa dia pergi college, bahaya. Mana lah touch ni? 2B? Sekejap, saya tak share screen awal pula hari ni, belum 4 suku pun lagi. Pasal apa media makin lama makin cepat pula habis kelas ni. Selalu bukanlah lebih masa. Tashi ni soalan mana Tashi ni tanya tadi? 1B. 1B. Oh, tutorial 2 1B. Okay, what's your problem? Tak dapat jawapan akhir. Madam. Awak dapat apa? Saya belum buat habis lagi. Okay. Let's see question P. Alright. So kita ada 3 step. Apa step yang pertama? 8. Betul? Betul kelas? Differentiate dalam. Differentiate dalam dapat apa? Differentiate 2x kuasa 5 dapat apa kelas? 10 x power of 4.
Okay. Differentiate x square dapat apa? Minus 2x. Okay. Ini first step. Ini second step. Okay. So next one adalah third step. Third step adalah kita copy paste. Copy paste. Copy paste dalam bracket. So copy paste dalam bracket kita dapat 2x power of 5 minus x square power minus 1. Automatic dapat 7. So benda ni senang. So siap. 1, 2, 3. Dah siap. Next kita kena. Apa yang tidak kena ni? Macam something wrong. Betul lah kan? Sekejap Okay. This one. Right. Step yang kedua. Bila you differentiate dalam ni. Dalam topik differentiation, kita mesti simplify dia kepada term yang lebih kecil. Okay, kita akan simplifykan dia. Dengan kata lain, kita akan faktor. Kita akan always, alright, we will always look at anything that can factor. Right. So far, bila kita buat soalan-soalan tadi, kita tak ada pun. Bila kita nak buat jawapan tu, dia ada term yang kita boleh faktor. Tetapi dekat sini, saya nampak benda yang boleh faktor. Sebab dia ada share benda yang sama. Apa dia kelas? Apa yang dia share? Cuba bagi tahu saya. 2x. Am I right? Betul ke tidak? Betul. 2x. So kalau saya keluarkan 2x, dekat sini jadi apa? 5. Betul tak? 5x power of 3 minus 1. And then copy paste. Jangan usik jangan usik yang kuasa 7. Balkis. Oh Balkis. Ya. Kenapa Meda tak boleh usik kuasa 7? Boleh tak Meda darat-daratan kuasa 7 Balkis? Boleh. Balkis kat rumah, kat college. Apa dah tanya ke belum tadi? Kat rumah. Kat rumah. Bila nak balik college? Tahu. Bila nak balik college? Hujung bulan ni. Okey. Firm Balkis punya jawapan ni. Okey, 7 ni jangan usik. Sebab dia memang kuasa 7 saja. Maksudnya okey, dia adalah benda yang berbeza. So jangan usik. Yang you kena usik adalah yang berwarna kuning itu sahaja. Bila you tengok okey dalam kita punya differentiation, jawapan akhir kita mesti dalam bentuk paling faktor. Kalau dia ada benda yang boleh faktor, you wajib faktor. Okay, you tak boleh tinggal. So sekarang ni saya faktorkan apa? 2x. Sebab term yang warna kuning tu dia share 2x yang sama. Okay, so nak selesaikan dia 2x tu kita akan multiply dengan 8. Sebab kita akan solve dia. Kita akan multiply 2 ni dapat 16x 5x cube minus 1. 2x power of 5 minus x square power of 7. So this is our final answer. Okay, disebabkan benda ni adalah multiply, kalau you buat macam ni pun boleh. 2x power of 5 minus x square power of 7. So 5x cube minus 1. Boleh. Tak ada masalah. Boleh kelas? Apa beza kalau buat macam tu, madam? You susun. Nampak? Yang ni duduk belakang, yang ni duduk depan. Tak ada masalah. Sebab dia multiply. Kalau multiply tak ada masalah. Okay. You nak letak bracket 7 dulu ke? You nak bracket power 1 dulu ke dekat depan? It's okay. Cuma jangan pi darab satu sama lain. Jangan pi darab satu sama lain. Yang warna kuning ni dengan warna kuning janganlah pi darab. Okay. So kat sini sekejap Right. Okay. This one. Kena habis kot bateri laptop saya. Okay. This one. Apa dia keluar colour lain. Okay. And all these three.
adalah tiga perkara yang berbeza. Bukan tiga. Sorry, dua. Yang bracket-bracket tu, yang kat situ adalah kuasa 1, situ kuasa 7, you tak boleh nak darab dia. Dan ini pun you tak boleh nak darab dia. Okay? Jangan, sebab dia ada kuasa 7, dia lain kat situ. Faham kelas? Madam faham. Okay, so you guys mesti buat sampai second derivative. Deal? Ada yang tak setuju boleh bagi tahu saya sekarang? Setuju Madam. Mesti buat semua sampai sebelum ln and exponential. Boleh kelas? Madam, saya ada soalan. Ya Hasanah. Hasanah Kan di mana tadi yang Hasanah? Hasanah kat rumah? rumah. Kat rumah. Ya. Apa dia Hasanah? Tadi kan 16x darab 5x cube darab 1 tu kan? Okay. Hilang dah saya punya. Boleh tak Okay. kita expand dia? Okay, Hasanah tanya. Share balik. Okay, boleh tak you nak expand 6x dengan 5x kuasa 3 tolak 1? Okay, boleh tak dia darab? Sebenarnya dia boleh darab sebab dia bukan keluarga yang berbeza. Tetapi dalam differentiation, kalau you darab, you tetap tidak dapat full mark. Sebab saya kata apa? Sebab kita akan tengok jawapan akhir sampai dia boleh faktor. So kalau Hasanah darab, dia akan jadi makin complicated lah. Maksudnya dia akan jadi apa? Okay, dia akan jadi x power of 4 minus 6 dah darab 5 dapat apa kelas? 80. 16 multiply. 80x power of 4 minus 6x. Am I right? Multiply with 2x 5 minus x square 7. Okay, kalau ini yang Hasanah jawab jawapan akhir dia tetap je kosong. Sebab apa? But you didn't factor here. Sebab terang-terang kat sini kita boleh faktor. Oh, sorry. You boleh faktor X dekat situ. You boleh faktor. Boleh tak you faktor nombor 16 dengan 80? Boleh Nampak? You kena faktor. So ini cannot. Can't. You can't do this. Jangan kembang dia. Jangan expand. Sebab differentiation kita mesti faktor. So bila faktor ni, faktor, kalau you faham faktor, ini adalah faktor. Betul tidak? Dia paling simplify. So we will not expand. We will not expand. Sebab expand ini adalah sebenarnya cara yang opposite dengan faktor. Dia dah bertentangan dengan perfaktoran. Kalau you expand dia jadi makin besar. Sedangkan dalam differentiation kita nak benda tu simple. Makin kecil, makin kecil, makin kecil. Faham Hasanah? Faham Madam. Okay, good. Alright. That's it. No more question, right? Kawan awak dah tak keruan dah. Jangan tanyalah yang tadi nak berhenti. Muka Syafiq, muka Nuaim, muka Zarif. Sebab dia nak pergi basuh baju. Blok mana? Najmi? Najmi kat college. Bilik dengan siapa? Orang lain tak ada Tak ada kelas saya Najmi? Dia pergi tengok. Dia tengok belakang. Dia nak tengok menu pun tak tahu. Semua madam semua datang masalah. Semua datang bilik ni. Dia itulah cabaran bila you balik ke college. Memang kita tak sangka. Tak sabar nak face to face Ada orang kan moga selamat anak saya pergi sekolah. Ni anak sepatutnya saya masuk office tau. Tapi kebetulan ada kes dekat tadika anak saya. Budak 5 tahun positif COVID. So tutup 2 minggu. Jadi bila anak saya kat rumah saya pun dapat duduk kat rumah lah. Gelap pula. Zarif, gelap apa Zarif?
Saya terhibur tadi. Terhibur? Terhibur tadi kan? Diorang malam Okay. tadi. Alright, so face to face bila exactly dengan saya tak berani janji. Okay, if everything goes well and there will be face to face. Tapi nasihat saya semua bagi brother dekat college lah. Nah, bagi brother dekat college. Kalau boleh usahakan lah. Okay, I think that will be the best sebenarnya. That will be the best for everyone. Okay, so itu saja untuk hari ni. Okay, jangan lupa siapkan semua mat sampai second derivative. Okay. Dan jangan lupa hari Rabu sebelah malam kita ada UPS trial. Okay. UPS 3. Chapter apa kelas? 5 dengan 6. 5 dengan 6. Okay. Medi cakap macam ni 5 dengan UPS 3 kita punya total markah adalah gabungan markah UPS 1 dengan UPS 2. Betapa banyaknya dia punya markah. Siapa yang rasa markah UPS 1, 2 tidak bagus, tidak cantik, awak ada masa untuk baiki. Sebab walaupun assignment awak okey, awak rasa awak okey sebab kan sama semua soalan kan. So okey. Tapi kalau UPS tidak okey, you punya markah PB takkan okey. Tu biasa saya jumpa. Dia akan efek. Okey, Zara nak nyanyi ke? Okey. So itu saja untuk hari ni. Alright. Okay, Assalamualaikum guys. Waalaikumsalam. Thank you, madam. Terima kasih, madam. Terima kasih, madam. Jangan Thank lupa you, dah mula kena study untuk UPS 3. Saya target markah UPS 3. Baik, Markah madam. kita 28. Thank you, madam. Welcome Thank you, Aini. madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, Okay, madam. UPS 3 mesti dapat markah minimum 22 markah per 28. Aduh, matilah Ni 4 orang ni duk sembang apa sebenarnya? Saya nak cerita Syafiq dapat emas malam. Tak ada lah. Awak tak dapat ke Zarif? Ada. Dapat. Hebat.